Menurut Dewan Bahasa, media massa ialah alat untuk menyebarkan maklumat, berita kepada orang lain. Oleh itu, media massa dijadikan platform yang terbaik untuk mengintegrasikan kaum. Terdapat beberapa hubung kait di antara media massa dengan perpaduan. Antaranya ialah: pertama, perpaduan kaum ialah menyatupadukan suku bangsa. Yang kedua, media massa menjadi platform untuk rancangan atau program yang berunsurkan perpaduan. Yang ketiga, keberkesanan media turut disokong oleh Abdul Aziz. Yang keempat, nama penyebaran ini telah dihadkan di bawah undang-undang yang digubal. Terdapat dua jenis media. Yang pertama adalah media massa, seperti majalah dan surat khabar. Ia berperanan untuk membuka minda masyarakat untuk menerima kaum lain. Yang kedua adalah media elektronik, seperti radio dan televisyen. Ia berperanan untuk mengutarakan berita yang sahih dan tepat. Apakah yang dikatakan sebagai peranan media dalam mengintegrasi hubungan etnik di Malaysia? Peranan pertama adalah media berperanan untuk memupuk dan mengukuhkan perpaduan negara. Seperti yang kita tahu, perpaduan negara adalah sangat penting di mana semua etnik disatukan. Media boleh membantu melalui perancangan dan program yang memaparkan kesatuan kaum di Malaysia. Ini adalah contoh-contoh seperti media siaran televisyen, media digital dan juga media cetak yang seharusnya memaparkan imej bersifat perpaduan kaum sebagai tayangan umum. Seterusnya, media berperanan meningkatkan kesedaran akan kepentingan hubungan antara etnik. Hal ini demikian kerana kesatuan hubungan etnik di Malaysia bergantung kepada tahap kesedaran yang tinggi dalam diri masyarakat dan media haruslah memaparkan mesej-mesej yang positif. Oleh itu, informasi perpaduan dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat menarik golongan muda dan secara langsung nilai perpaduan dapat dipupuk. Negara Malaysia akan kekal harmoni dan jurang antara kaum dapat diatasi. Contohnya adalah iklan-iklan di televisyen yang mempunyai simbolik perpaduan seperti syarikat Petronas dan TNB yang mengiklankan video singkat berkonsepkan perpaduan pada setiap perayaan. Akhir sekali, media berperanan untuk memperbaiki tahap perpaduan kaum di Malaysia. Mesej perpaduan yang disampaikan oleh media sosial mampu mendapat sambutan yang ramai daripada masyarakat. Hal ini demikian kerana media massa pada masa kini amat dekat dengan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat lebih tertarik dengan perkara yang kreatif. Mesej yang disampaikan mampu menarik perhatian pembaca dan melihat mesej dengan lebih jelas. Mesej perpaduan dapat disebarkan dan diaplikasikan dalam aktiviti seharian mereka. Terdapat kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positifnya adalah masyarakat sentiasa memperoleh informasi dan menjadi peka, membentuk masyarakat yang bersifat terbuka akan perbezaan dalam masyarakat. Wujudnya negara yang maju kerana rakyatnya saling hormat menghormati dan juga akan berlaku pertukaran idea yang mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. Kesan negatif adalah timbul salah faham antara kaum apabila media memaparkan nilai-nilai negatif yang menyentuh sensitiviti kaum lain. Perpaduan kaum akan terhalang kerana wujudnya perselisihan faham. Pandangan masyarakat mengenai sesuatu perkara akan berubah ke arah negatif dan masyarakat berfikiran tertutup kerana enggan menerima perbezaan. Apakah cadangan yang boleh diutarakan? Antara cadangannya, yang pertama, pihak media perlulah bersikap jujur, natural dan menyampaikan fakta yang tepat dan positif. Yang kedua, khabar angin yang tidak sahih perlulah disekat daripada penyiaran. Yang ketiga, penyiaran berita yang disampaikan perlulah dikaji terlebih dahulu faktanya. Media massa ialah platform yang paling efektif dalam menyampaikan mesej perpaduan dan nilai murni kepada masyarakat. Antara sikap nilai murni yang diterapkan ialah sikap muafakat, tolak ansur dan hormat menghormati. Namun begitu, mesej ini tidak akan memberi impak jika tidak mendapat sokongan. Oleh itu, setiap pihak perlulah menjalankan peranan masing-masing.